Okey, saya rasa saya teruskan sebab takut kita tak sempat untuk cover kita punya lesson hari ni. Okey. Jadi untuk siapa yang dah masuk, okey, saya berikan dekat sini dia punya team code. Okey, boleh tengok dekat sini. Okey, jadi team code yang kita gunakan untuk pagi ni adalah 8V G199B. Ya, 8. Okey, jangan risau, saya letakkan dia punya ni dalam meeting chat. Okey, boleh ke meeting chat untuk masuk dia punya ID ni ya. Ya, besar sangatlah pula. Ya. Okey. Okey, jadi untuk siapa yang dah masuk Microsoft Team, okey, masukkan saja dia punya kod ni 8VG199B. Okey, macam mana cara nak masukkan? Okey, cara dia mudah saja. Kita pergi ke Teams, okey. Dekat Teams ni, kita tengok di sebelah kanan dia ada Join or Create Team. Okey, klik sini. Kalau siapa yang belum ada apa-apa, dia akan masuk paparan macam saya ni lah. Okey, nampak tak dekat sini kita ada Join a Team with a Code. Okey, masukkan saja kod yang saya bagi tadi, kemudian kita klik Join Team. Dah, itu saja. Dia akan terus masuk ke dalam Microsoft Team yang saya dah create ni. 8VG199. Boleh copy paste je, tak ada masalah. Tengok dekat meeting chat ya. Cikgu, saya tengah download lagi. Dia punya tu. Tak apa. Pakai web tak boleh Biasa pakai web pun okey. Okey, boleh tengok dekat web meeting chat untuk dapatkan apa kita panggil maklumat terkini ya. Okey. Alhamdulillah kita dah ada 3 orang dah masuk kat sini. Jap saya check balik. Kita tengok dia punya member. Okey. Okey. Rupanya dah ada 21 orang dah masuk. Okey. Dah ramai dah masuk Okey. Jadi rasanya tak ada isu kot rasanya semua orang boleh. Siapa lagi yang belum boleh masuk? Okey, untuk Dr. Jasmine, masukkan dia punya team code. Okey, pergi ke klik dekat sini, dekat team ni. Okey. Nanti doktor akan nampak sini, dia tulis sini join a team with a code. Masukkan saja kod yang diberikan 8VG199B. Semua huruf kecil kemudian tekan je join team, nanti dia akan terus masuk. Sangat mudah. Okey. Jadi untuk semua yang dah masuk, okey, boleh tulis nama, okey. Pergi ke ada tengok dekat belah kiri tu dia ada channel saya dah create sesi perkenalan. Okey, klik pada channel sesi perkenalan. Okey, tuliskan nama semua. Contoh macam ni klik pada channel sesi perkenalan. Dekat sesi perkenalan tu klik new conversation. Okey, dekat situ boleh type lah apa yang kita nak. Okey. Okey, sini. Saya tengok semua dah okey dah ni. Okey, pergi ke sesi perkenalan dekat sesi perkenalan. Okey. So saya tengok semua dah excited. Semua dah pandai ni.
Okey. Dia sangat mudah sebab dia mula-mula je. Mula-mula mungkin rasa susah sikit sebab tak biasa, tapi bila dah biasa sebenarnya Microsoft Teams ni sangat mudah. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, Microsoft Teams ni dia adalah LMS. Ya. Jadi LMS ni sangat mudahlah untuk kita nak letak bahan, kita nak hantar assignment, kita nak buat meeting, kita nak nak guna tab dekat atas. Nanti saya akan ajar satu-satulah, kita buat perkenalan sikit berkaitan dengan apa tu Microsoft Teams. Okey, jadi untuk Prof dan juga doktor-doktor yang dah masuk, okey, boleh klik dekat rakan kita. Contohnya saya ambil Sumayyah tadi, ya, Dr. Sumayyah. Saya klik reply, saya tulis sini. Assalamualaikum Dr. Sumayyah. Okey. Boleh komen rakan kita, boleh komen rakan kita. Sementara kita tunggu yang lain-lain masuk. Okey. Boleh komen. Kalau nak guna dekat sini, ya, dekat sini juga kita boleh guna GIF, ya. GIF ni saya suka guna GIF ni. Okey. Jadi kat sini kita boleh guna GIF ni untuk bagi seronok lah. Dia macam tu. Dia memang best lah. Kalau siapa yang pernah guna LMS yang lain, dia Microsoft ini dia lagi best sebenarnya. Okey, so saya rasa okey kot. Semua boleh, ya. Okey, ada lagi tak yang tak boleh masuk? Tolong bagi tahu, sebab saya tak nak ada yang tertinggal. Dr. Nurihan okey tak? Saya tengah buka lagi. Tak dia slow. Pakai web ke pakai app? Ni sekarang ni kena saya buka yang pakai atas komputer lagi satu. Saya tukar komputer. Saya buka yang dah ada kat desktop, ada dekat laptop. Betul. Kalau pakai app lagi dia loading selamat. Oh, itu rasanya masalah internet tu. Oh ya ke? Dia kalau internet okey, dia terus masuk je sebenarnya. Tak, sekarang ni kalau kita go on this one bersama same laptop tu nak buka Microsoft Teams boleh ke? Boleh nampak? Boleh nampak. Kan? Boleh. Saya recommend pakai 2 laptop supaya satu nampak saya ajar, satu boleh try. Ya, tapi itulah saya. Tapi jangan risau, saya ajar pelan-pelan. Jadi pakai satu laptop pun boleh sebenarnya. Tak apa, jangan risau. Sebab sesi 2 jam, jadi saya akan slow supaya semua dapat tangkap. Sebab kita ada 2 hari, hari ni dengan esok. Jadi saya akan ajar slow supaya semua boleh dapat tangkap. So, okey, kalau saya buka balik Kalau saya nak daripada depan tu, saya buka ni, dia kata ada 3 pilihan tadi tu. Dia ada continue on with the browser, open your team ataupun download daripada app. Open team. Open team app. Ya, boleh 2. Okey, boleh 2. Satu boleh guna web ataupun boleh guna app terpulang. Which one is faster? Kalau saya pakai app lah. Maknanya pilih nombor 1 lah. App, pilih app, bukan pilih yang web. Yang bawah sekali. Okey. Yang nombor 2 tak silap. Continue on this browser. Tak apa, doktor guna mana pun boleh. Okey. Okey, saya rasa kita teruskan sebab ramai yang dah tak sabar-sabar. Okey. Jadi siapa yang pernah guna Microsoft Teams dekat sini, okey. Jadi dia tak ada isu sangatlah, ya. Cuma untuk yang baru, ya, baru nak berkenalan dengan Microsoft Teams ni, dia ambil masa sedikit. Tapi jangan risau sebab Microsoft Teams ni memang sangat best sebenarnya. Nanti saya akan cerita dekat dekat doktor semua macam mana cara kita nak apply Microsoft Teams ni dalam kita punya kelas, ya. Okey, jadi sebelum saya teruskan, okey, kita pergi semula ke general. Saya minta semua pergi ke general. Okey, pergi ke general. Okey, jadi saya nak ajar satu persatu, ya. Kita belajar satu persatu, ya. Okey, jadi kalau kita tengok tadi saya dah cerita tentang apa itu Microsoft Teams. Okey. Jadi Microsoft Teams ni kita boleh create kelas kita. Dalam kelas tu kita boleh bagi assignment, kita boleh bagi quiz, kita boleh buat meeting
dan juga kita boleh share bahan dengan student kita. Dan kalau mungkin lecturer ada nak buat collaboration dengan student, so kita boleh buat dekat sebelah kiri ni kita boleh tambah dia punya channel mengikut kumpulan. Jadi mereka akan berkolaborasi mengikut kumpulan masing-masing. Jadi itu yang menarik pada Microsoft Teams. Okey, jadi saya nak ajar yang paling mudah hari ini, kita nak belajar macam mana cara nak create team. Okey, itu pelajaran kita yang pertama lah. Okey, jadi untuk kita nak create team, okey, semua klik pada Microsoft Team ni. Dia ada activity chat team ni kan. Okey, dekat team ni klik 2 kali. Klik 2 kali sampai masuk paparan macam ni lah. Okey. Cara untuk create team sangat mudah. Kita tengok di sebelah kanan ya. Okey, doktor tengok di sebelah kanan. Dia ada join or create team. Okey, semua sekarang ni klik create team tu. Okey. Jadi kalau kita join team, kita pergi yang ke sinilah yang sebelah kanan ni. Tapi sekarang ni saya nak ajar doktor untuk create team. Jadi klik pada create team. Okey. Untuk create team ni kita ada 3. Ada 4. Kelas, PLC, staff dan juga others. Okey, nak ambil yang mana satu? Okey, kalau saya untuk kelas kita guna kelas. Kenapa? Sebab kelas ni yang paling the best sekali, dia ada kelas notebook. Jadi kelebihan dalam Microsoft Teams ni adalah kelas notebook. Sebab kita boleh distribute kita punya kelas notebook kepada anak murid kita. Mereka boleh jawab dalam situ dan kita boleh terus tanda. Jadi senang guna kelas notebook ni. Okey, jadi pergi semua klik pada kelas. Okey. Jadi pada kelas ni dia akan keluar sini create your team. Okey, jadi untuk create your team ni kita masukkan kelas kita. Okey, contoh kelas yang saya nak masukkan adalah kelas sains. Okey, kelas sains tingkatan 5. Saya tulis situ ya. Ikut doktor lah. Kalau doktor nak masuk kimia ke apa ke, ikut kelas yang doktor ni kalau ada dia punya nombor kod kelas kan, masukkan. Kita nak testing dulu. Okey, description ni kalau rasa nak tulis boleh tulis, kalau tak nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey, mungkin boleh tulis kot sikit ya. Okey, kelas sains. Okey, bersama Cikgu Aman. Okey. Kemudian kita klik kat sini, kita klik next. Okey, jadi bila dah klik next, dia akan create team. Okey, dia akan minta supaya kita masukkan student. Okey, dekat sini tak perlu masukkan lagi. Klik skip saja. Okey, skip saja ya. Jadi dia akan keluar paparan macam ni. Welcome to Sains tingkatan 5. Okey. Jadi yang ini saya pergi ke itu cara untuk kita nak create team lah. Okey. Setakat itu semua okey tak? Boleh tak create team? Cikgu Amar, saya ada satu soalan. Okey, boleh. Berkenaan dengan tadi masa I've been using Teams already. Okey. Bila nak masuk punya add students tadi, bila you create team, lepas tu you add student kan? Okay. Student or teachers. Okay. Bila kita nak add people in by ourselves, Okay. list yang keluar dalam macam kat UPM dia akan keluar list siapa pelajar-pelajar ataupun pesara yang dah register dengan Microsoft 365 di UPM sahaja kan. Kita tak boleh nak add orang yang tak ada dalam 365, betul tak? Betul. So Okey. Okey. Doktor Okey. Masalah saya kadang saya katakan saya ada student saya yang memang ada problem dengan Microsoft 365 UPM ataupun saya ada student bukan daripada universiti saya sendirilah, maksudnya dia orang bukan, tapi saya nak dia join kelas saya, memang tak dibolehkan ke? Okey, dia sebenarnya boleh sebenarnya, tetapi terpulang pada admin UPM. Kalau admin UPM dia letak dekat team tu restrict to UPM only, memang hanya ID UPM saja yang boleh masuk dalam team kita. Tetapi kalau admin tetapkan dekat situ kita boleh bagi semua orang public. Jadi semua orang, semua ID, semua email boleh masuk, tak ada masalah. So tu saya nak tanya sekarang, tak tahulah ada orang admin IDEC dekat sini yang jaga Microsoft UPM, adakah restriction tu dipakai di UPM? Kena tanya dengan diorang. Okay. Thank you. So macam mana admin? Cikgu, saya mungkin boleh kongsi sebab saya guna juga Teams ni untuk semester ni. So far saya tak ada masalah lah. Contohnya ada pelajar daripada China pun dia guna dia punya personal email. Boleh. Okay. Cuma guest lah, bukan member. Betul. Okey, jadi saya nak tambah daripada China tu dia masih pelajar UPM.
kalau dia pelajar UPM, selalunya dia masih ada code. This is bukan dia memang tak register langsung. Kalau macam pelajar di luar antarabangsa China, dia dah register. Yelah, maksudnya dia ada UPM punya, maksudnya dia pelajar UPM tak apa, dia ni bukan pelajar. Itu yang saya nak tanya tu. Rasanya tak ada isu tu doktor. Sebab apa nama Dr. Ibrahim, saya ada pengalaman juga saya rasa. Boleh Dr. Ibrahim, kalau pelajar doktor yang bukan pelajar UPM tu dia gunakan email luar, dia boleh akses, tapi sebagai guest cuma dia tak boleh akses nota-nota kuliah atau files yang kita letak kat dalam kita punya platform. Kalau untuk pelajar UPM, memang mereka kena masuk gunakan akaun email, tapi akaun email dia tu kena betul-betul beritahu pelajar. Mereka ada modul, IDEC dah keluarkan modul, akaun email dia tu ada S di belakang student tu, ada S untuk masuk ke dalam, untuk daftarkan Teams ni. Susah sikit lah, tapi untuk pelajar luar dia boleh. Saya faham itu. Saya ada masalah masa nak masuk tu. Tapi kadang ada juga yang tak ada S juga. Untuk pengetahuan cikgu lah, tak kawan ni. Ada juga yang tak ada S sebenarnya. Ada juga, dia ada isu lah dekat IDEC tu. Tapi ada, alhamdulillah semua masuk lah. So maksudnya kalau mereka masuk sebagai guest, dia orang tak dapat semua akses semua benda lah kan? Betul. Dia kena guna apa nama ID UPM saja yang dapat semua. Kalau pakai guest, memang ada benda yang dia tak boleh. Ya. Contohnya macam assignment rasanya tak dapat rasanya. Meeting tak ada masalah, boleh. Okey, saya teruskan lagi ya. Okey, jadi untuk kita nak add student ada 3 cara ya, ada 3 cara. Saya ajar cara yang paling mudah. Jadi untuk cara yang paling mudah adalah kita bagi dia punya link saja kepada student. Maksudnya nanti prof boleh copy dia punya link, bagi kepada pelajar, kemudian pelajar klik saja link, dia akan terus masuk dalam kita punya team lah. Ya, cara dia kita klik dekat sini, sebelah UPM ni nampak tak ada 3 titik ni kan? Okey, kita klik 3 titik, kita tekan sini get link to team. Kemudian kita copy je link ni, kita pastekan ke pelajar kita punya WhatsApp ke, Telegram ke, email ke, macam tu. Dia klik je, dia akan terus masuk ke kita punya team. Jadi ini cara yang paling senang. Okey. Setakat tu ada masalah tak? Okey, tak ada ya? Okey, kalau tak ada, saya teruskan seterusnya. Sekejap ya. Saya tekan mute all dulu, ada bunyi sikit. Okey, seterusnya cara yang kedua adalah kita add member. Okey, cara ni leceh sikit, tetapi cara ni kita dapat pastikan semua student kita ada dalam kita punya team. Okey, cara dia klik 3 titik, klik dekat sini add member. Jadi bila kita klik add member, kita masukkan email pelajar satu-satu. Ya. Boleh search name ataupun kita masukkan dia punya email, kemudian kita add satu-satu. Kalau macam saya, cara yang paling berkesan nak memastikan 100% student masuk dalam team kita adalah kita add mereka sebagai member. Sekejap je sebenarnya. Saya buat 5 minit dia dah masuk dah semua. Ya. Jadi ini cara yang kedua. Dan cara Cikgu yang saya nak tambah kat situ add untuk student. Kalau di UPM, mereka boleh juga add kalau dia orang type matric number pun boleh keluar list nama dia orang. Boleh, betul. Okey. Jadi untuk persyarat lain boleh tulis nama ataupun pakai dia punya matric number lah dekat sini. Kemudian tekan add. Itu cara yang kedua. Kalau kita ada 100 pelajar macam mana? Okey, sebab tu dia ada 3 cara. So jangan risau. Okey, boleh guna cara yang paling senang. Okey, cara yang paling senang yang saya ajar tadi, kita bagi link. Link. Maksudnya kita bagi link, kita hantar terus ke klik link terus masuk. Itu cara yang paling senang lah. Okey, cara yang kedua, kita add member. Add member ni leceh sikit, tapi memang berkesan. Sebab 100% student memang akan dia ambil masa sikit lah. Kalau macam saya biasa buat dalam 5 minit macam tu lah, copy paste 5 minit dah siap. Ya. Okey. Ada satu lagi cara, kita bagi dia punya kod. Ya. Jadi untuk bagi kod, cara dia tekan 3 titik ni. Kemudian tekan manage team. Okey, sekali lagi saya ulang Tekan 3 titik. Okey, klik pada manage team. Okey, dekat manage team ni nampak tak kita ada setting. Okey, klik pada setting. Kemudian klik pada team code. Ya. Jadi kat sini dia akan keluar team code ni. Jadi kita berikan team code ni kepada murid. Kemudian mereka akan terus masuk.
Jadi ini adalah cara yang paling nak kata paling senang pun tak juga, tapi okey lah. Ya, kita bagi, biasanya budak kita dia lagi pandai daripada kita sebenarnya. Sekejap je dia. Okey. Cikgu, saya nak tanya yang penggunaan team code ni, team code ni dia ada jangka masa tak? Macam dalam masa 24 hours lepas tu dia akan berubah. Sebab hari tu saya try juga guna team code. Ada student saya guna team code, dia orang tak dapat masuk. Bila saya refresh, saya bagi dia nombor yang baru dia boleh masuk. Adakah dia ada jangka masa tak team code ni? Tak ada. Dia tak ada jangka masa kecuali doktor tekan reset. Kalau doktor tekan reset ni, nampak tak button reset ni kan? Kalau doktor tekan reset ni, automatik siapa pakai kod lama ni dah tak boleh masuk lah. Tak, sebelum tu saya tak tekan reset lagi. Saya dah hantar team code, dia orang try tak dapat masuk. So itu mungkin benda lain lah. Saya nak tahu memang tak ada selagi saya tak tekan reset, kod tu masih boleh digunakan lah kan? Sepatutnya macam itulah. Okay. Tapi macam saya cerita tadi, kalau doktor nak senang kan, doktor bagi link je doktor, senang. Ya, bagi link je, dia terus boleh masuk. Jadi tak perlu susah payahlah. Okey. Kalau doktor nak tukar team, mungkin team kita macam tak berapa cantik kan. Just klik sini, team ni boleh ubah dia punya avatar dia lah. Ya. Dekat sini mungkin kita nak cari yang bersesuaian dengan kelas kita. So saya ambil contoh yang ni lah. Saya ajar sign ya. Saya update sikit dia punya icon ya. So jadi macam itulah. So bersesuaian dengan kelas kita. Okey, setakat itu cikgu, untuk boleh doktor, tak apa. Maaf, sebab saya dah guna, saya nak tukar team ni juga. Saya nak tukar team dia, tapi kalau kita nak guna gambar sendiri memang dia tak boleh kan ya. There's no such thing as using your own picture to change the theme kat situ. Sebab saya tengok hanya avatar saja, tapi kadang avatar tak sesuai dengan saya punya topik. Saya nak guna avatar sendiri, tapi memang dia tak ada dah ya. Tak ada. Dia ada yang ni je. Dia ada button upload ni? Ada upload? Ada ke? Tak perasan ada. Kat situ. Atas sekali doktor. Okey, start. Okey, tak apa, sorry. Jadi, thank you. So boleh klik kat situ lah untuk kita nak upload. Okey. So kita punya pelajaran kita yang kedua, yang tadi sesi perkenalan, kemudian untuk create team sudah selesai lah. So saya ajar yang ketiga ya. Okey. Jadi saya nak ajar semua berkaitan dengan fungsi-fungsi dalam Microsoft Teams ni. Okey. Jadi semua sekarang, okey, pergi ke general, okey, klik dekat general. Okey, saya nak ajar macam mana nak buat kita panggil apa ya? Kita nak buat announcement. Okey, ni announcement ya. Sebab kalau doktor terus type, dia akan jadi tulisan kecil. Jadi pelajar kita macam tak nampak tahu benda tu. Okey, jadi minta semua pergi ke general. Okey, saya nak ajar cara nak buat announcement. Okey, klik pada new conversation. Okey, dekat belah kiri sekali dia ada format. Ya, new conversation, format. Okey, nampak tak? Dia ada tulis new conversation ni, kita boleh klik dan kita tukarkan ke announcement. Nanti dia akan tulis itu type a headline. Okey. Saya tulis headline dekat sini. Okey. Okey, saya tulis sini jom guna Microsoft Teams. Okey. Jadi saya boleh pilih dia punya illustration dia. Okey. Kemudian saya tulis dia punya dia punya announcement dia kat sini. Okey. Okey, saya tulis sini, semua boleh guna sekarang. Okey, dan saya tekan button send. Okey, nampak tak? Dekat situ kita dah keluarkan announcement. Okey, sekarang saya nak semua orang buat announcement pada general. Semua belajar buat. Semua belajar klik format ya, dekat okey. Okey, Dr. Bakri dah buat tapi tak berapa nak menarik ya. Kena tukar dia punya ni lah. Doktor boleh cuba tukar dia punya dekat sini, nampak belah kanan ni dia ada image, kita boleh choose illustration. Kita guna illustration yang dah ada dekat sini. Okay. I'm lost. Kita klik ulang balik tak? Tertinggal. Kita klik general. Kita klik general lepas tu.
Okey, semua okey, sekali saya ulang balik, tak ada masalah. Okey, sekarang ni klik pada general. Okey, semua dah klik general belum? Tak apa, saya ajar pelan-pelan. Okey, klik general. Okey, klik dekat bawah ni doktor akan nampak new conversation. Wah, okey, Dr. Ibrahim memang best lah. Mana new Bawah conversation? Sekali. Bawah sekali. Oh ya. Okey. Dekat belah kiri tu dia ada huruf A, format. Okey. Klik pada format tu kat situ. Okey. Kemudian klik new conversation ni kita ubah ke announcement. Kita ubah ke announcement. Ya. Okey, tapi kalau kita type terus kat sini, dia tak berapa cantik. Jadi kita boleh ubah ya dia punya illustration. Kalau terpulang kita nak masuk illustration sedia ada ataupun kita boleh guna kita punya sendiri. Ya, boleh try. Kita tak apa, kita cuba yang apa yang ada dekat sini. Okey, ada banyak ya dia punya template dia. Untuk kelas pun ada banyak dekat sini. So boleh cuba. Okey, contoh saya ambil kelas, saya ambil dekat sini. Kemudian saya klik done. Headline dia saya tulis sini. Okey, announcement. Okey. Okey, jadi kalau tulis sini, jom guna Microsoft Teams ya. Pastikan dekat add subhead ni kena tulis kita punya apa benda announcement yang kita nak buat. Kemudian baru tekan button send. Jadi dia akan keluarlah dekat situ. Jadi pelajar kita dia akan nampak headline tu. Kalau tak, kalau kita tulis conversation biasa je, dia tak nampak headline. Jadi yang ini yang menarik pada Microsoft Teams yang tak ada kat tempat lain. Tekan send di mana? Dekat kanan bawah tu. Dia ada button send. Dia ada button macam kapal terbang kertas tu. Yeah, but do you have to have like subheading ke apa ke tak perlu? Kena ada sub headline. Oh, kena tulis ada. baru dia boleh. Dia punya headline dia tajuk saja. Contohnya kita nak tulis tu assignment. Jadi pelajar kita boleh nampak assignment. Dekat sub headline itu boleh tulislah apa yang kita nak minta pelajar buat. Ya. Alright. Okey. Jadi saya tengok sini ramai yang dah berjaya dan seronok ya. Okey. So kita pergi yang kedua, masih di conversation lagi. Okey, dekat conversation ni pun kita boleh attach ya, kita boleh attach dengan kita punya bahan kalau kita nak kongsikan dengan murid kita, dengan pelajar kita. Okey, contohnya saya masukkan satu bahan dekat sini. Okey, bahan yang ada dekat desktop saya. Contohnya saya masuk apa ya? Ada banyak bahan ni saya masuk. Okey, contohnya saya ambil smart goal ni. Saya nak share dengan semua smart goal. Sekejap ya. Dah hilang dah saya punya ni. Okey, sekejap saya ulang balik kat sini. Mana smart goal tadi ya? Okey, contohnya smart goal ni saya nak share. Saya tekan upload file. Jadi dia sekarang ni tengah upload dan saya boleh terus send dekat semua. Okey. Jadi rasanya semua boleh nampak kot. Dah keluar dah. Jadi kita boleh juga hantar file, hantar image dekat sini ya. Dekat upload, dekat nampak tak ada attachment ni? Ada clip kan? Clip attach tu. Jadi kita boleh hantar sama ada gambar ataupun file kepada murid kita, dekat pelajar kita ya. Okey, Dr. Zuriati, okey, bagus ya. Dah pandai dah ni, hebat ni. Okey. Jadi kita pergi seterusnya. Okey, kita juga boleh masukkan ikon. Ya. Kita boleh masukkan dekat sini. Okey, kalau kita nak cuba. Okey. Dan dekat sini juga kita ada GIF yang kita nak. Contohlah. Kita nak tentang apa ya? Saya try COVID, ada tak? COVID-19. Okey, ada yang ni ada COVID-19. Okey, saya ambil ni ya, contoh ya. Okey. Jadi senang. Ya, kita boleh gunakan dekat sini kan, dia ada GIF dia, kita pakai GIF dia pun boleh, tak ada masalah ya. Okey.
Yang lain tu boleh explore sendirilah. Saya rasa senang je, tak ada masalah. Okey, yang saya nak tunjuk satu lagi yang menarik pada Microsoft Teams ni, kita juga boleh hantar video kepada murid kita dari YouTube tanpa kita pergi ke YouTube. Sekejap Cara dia, okey, klik conversation, klik 3 titik ni, okey, find app ni type YouTube. YouTube. Okey. Kemudian kita add-kan dekat sini. Okey. Jadi bila kita dah add YouTube, dia akan ada gambar YouTube dekat bawah ni. Okey, kita type saja. Contohnya saya nak ajar sini microorganisma. Okey, saya type microorganisma. Okey. So dia akan keluar video-video daripada YouTube tentang microorganisma. Jadi saya klik saja, ya. Saya send saja dekat sini. Jadi tanpa saya buka YouTube pun saya boleh terus hantar kepada murid saya, dekat pelajar saya dengan menggunakan Microsoft Teams. Jadi senanglah, ya. Jadi Microsoft Teams adalah satu platform LMS di mana semua benda tu ada dekat situ. Ya. Kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, boleh hantar assignment, boleh hantar bahan, ya, boleh buat video call, ya, boleh share file. Ya, jadi sangat best lah Microsoft Teams ni. Okey, boleh explore sendirilah dekat sini, ya. Dekat sini, ya, boleh ada banyak lagi, ya. Kita boleh tambah, dan menarik dekat sini dalam Microsoft Teams ni kita boleh tambah, ya. Nampak tak dekat sini kita ada praise. Okey, jadi kalau untuk pelajar kita yang bagus, yang baik, contohnya saya nampak dekat sini Dr. Ibrahim ni memang sangat bagus, ya. Okey. Jadi saya boleh reply dia dekat sini dan saya tambahkan ada satu button praise, ya. Saya klik awesome kat sini. Saya tambah Ibrahim, ya. Muhammad Tahir. Betul lah ni. Okey. Saya type sini Tania dan Syabas. Okey. Kemudian saya tekan preview dan saya send dekat sini. Dia akan dapat macam itulah. Ya. Jadi boleh gunakan yang ini untuk kita nak bagi galakan kepada pelajar kita supaya dia seronoklah, dia nampak wah lecturer aku bagi ni lah, ada batch ni lah. Jadi dia rasa dia seronoklah dekat situ. Ya. Okey, setakat ini ada masalah tak? Kalau tak ada saya nak teruskan dekat lain pula. Cikgu, untuk button praise tu, okay, adakah dia hanya pensyarah kepada pelajar atau pelajar boleh praise pelajar sendiri? Kalau tak silap saya, pelajar pun boleh juga sebab sekarang ni yang lain pun boleh bagi tu. Yelah betul. Okey. Okey Kalau contohnya kita nak like apa nama kita punya pelajar kita punya ni, kita pergi je dekat post dia, nampak tak? Dia ada keluar, ada thumb up tu kan, like, love semua kan. Jadi boleh klik kat situ tanda kita like. Ya. Jadi untuk lecturer pun boleh. Sorry like. nak tanya, macam mana nak buat praise tadi? Oh, dekat bawah ni je. Ya, doktor klik new conversation. Okey, nampak tak ada lambang macam medal kat tu, dia ada praise. Jadi kat sini kita boleh ambil mana-mana saja badge yang ada dekat sini lah. Okey. Untuk bagi praise, ya. Praise ni sangat bagus sebab boleh. Kalau stream bawah tu, kalau saya nak buka stream tapi tak ada pun yang saya dapat pernah buat tu, tak ada. Macam mana Macam mana tu tak faham? Stream. Kan bawah tu ada stream. Okey, ada stream. Okey. Bila kita nak masukkan link, tak wujud. Padahal kita dah ada dah. Stream tu stream tu sebenarnya untuk kita contohlah kita record video. Video tu dia akan masuk dekat stream. Stream tu dia macam YouTube lah tapi Microsoft punya. Sebenarnya doktor nak apa sebenarnya? Saya dah ada dah beberapa file dalam stream tapi saya nak call di sini tak boleh. Tak ada. Mungkin mungkin dia ada dua. Satunya mungkin sebab kita guna team yang lain. Ya. Team yang lain, ataupun mungkin doktor guna ID yang lain. Itu je. Sepatutnya boleh. Jadi dua sebab lah. Okey. So saya rasa saya teruskan dengan yang lain, boleh tak? Okey. Jadi saya nak perkenalkan dekat doktor-doktor semua berkaitan dengan tab, fungsi tab dekat bahagian atas ni. Okey. Jadi fungsi tab di atas ini yang menjadikan
doktor punya team tu dia akan jadi macam bentuk website. Ya. Contohlah ya, kita nak tambah satu website baru, contoh kat sini kita nak pelajar kita dapat maklumat tentang UPM. Ya, jadi tambahkan dekat sini add tab. Okey. Pergi dekat sini kita ada website, add tab, klik pada website. Masukkan saja, okay, contoh sini saya tulis ni UPM ya. Okey, jadi kita copy paste dia punya UPM punya website. Sekejap saya copy dekat Google jap. Okey. Boleh cikgu kat mana tu? Kita nak pergi. Kejap saya ulang balik Okey, nampak tak dekat bahagian atas general ni dia ada post, file, kelas notebook, assignment, grade, insight dan ada tab tambah tu. Add a tab tu. Oh, kami tak ada tab tambah sebab bukan owner kot. Okey. Sebab saya je yang boleh tambah. Lupa pula. Tapi boleh tengok dekat paparan saya lah, ya. Ataupun kalau doktor nak cuba, doktor buat team baru, doktor try sendiri. Try pada team yang baru. Ya. Okey. Tak apa, saya tunjuk dulu dekat sini sebab takut masa tak cukup. Okey, saya tulis sini UPM. Okey, saya pastekan dekat sini dia punya link UPM, kemudian saya savekan dekat sini. Okey, cuba doktor tengok dekat bahagian atas ada tak UPM? Ada tak? Semua boleh klik tak? Cuba tengok. Dekat sini ada general, dia ada post, file, kelas notebook, assignment, ada UPM. Kat UPM tu pun saya boleh tarik, saya boleh letak dekat depan sikit sebenarnya. Ada kan? Okey. Jadi tanpa pergi ke website UPM pun student kita boleh buka website UPM dekat sini. Jadi senanglah ya. Tak payahlah nak pergi ke sana kemari kan. Dah boleh terus dah. Jadi untuk lecturer yang ada bahan-bahan penting, boleh masukkan dekat tab ni je lah atas ni. Jadi senang. Cikgu Rahman, saya ada pertanyaan lah. Boleh. Macam mana nak buka Microsoft Whiteboard dekat sini? Boleh, tapi whiteboard tu nanti saya ajar boleh tak? Sebab tu bahagian collaboration. Saya belum ajar lagi. Sebab kalau nak menulis matematik kena ada whiteboard. Boleh. Yang tu nanti saya ajar Sebab sekarang ni saya nak tunjuk yang fungsi yang simple dulu. Okey. Jadi seterusnya yang saya nak tunjuk dekat semua lecturer berkaitan dengan fungsi insight. Insight. Okey. Insight ni adalah satu fungsi di mana kita boleh tengok analisis kelas kita. Siapa yang dah masuk, siapa yang dah hantar assignment, siapa yang dah communicate, semua ada dekat insight ni. Kita boleh tengok dekat sini. Cara untuk nak tambah insight dekat masing-masing nampak kat sini nampak. Kita dapat dia punya aktiviti semua. Setiap channel kita boleh nampak dekat sini berapa banyak dia dah post, semua kita boleh tengok siapa yang aktif, siapa tak aktif. Ya. Cikgu Amar, jadi yang insight ni hanya team owner saja kan boleh tengok kan? Pelajar tak boleh tengok kan? Pelajar tak boleh tengok. Dia okay. Okey. Okey, jadi kat sini saya tunjukkan dekat sini cara macam mana kita nak install insight dalam kita punya team. Cara dia senang saja, tekan button tambah. Okey. Dekat search ni type insight. Insight. Okey, klik saja pada insight. Kemudian tekan saja add, save dekat sini. Kemudian dia akan sebab saya dah ada install satu, jadi dia akan ada macam nilah. Sekejap saya buang satu. Remove. Okey, dia akan jadi macam nilah. Dia akan ada insight kat sini. Jadi kita akan dapat analisis kelas kita. Kita tahu siapa student kita yang aktif, siapa student kita yang tak aktif. Jadi student kita yang tak aktif tu kita boleh emailkan kepada mereka supaya mereka aktif lah. Nampak? Dekat sini kita boleh tahu student yang mana yang aktif yang masuk kelas kita. Ya. Jadi senanglah tahu. Oh, okey, rupanya siapa yang masuk kelas kita, kita tahu siapa. Ya. Jadi kita boleh dapat analisis dekat sini. Siapa yang nampak tak? Dia ada panjang dan dia pendek. Yang pendek ni maksudnya dia kurang sikit lah. Ya, dia punya aktifnya kurang sikit lah. Dia kalau dia punya tu panjang, maksudnya dia sangat aktif lah. Macam yang paling panjang sekali adalah Dr. Abdah. Dr. Abdah ni memang panjang ni. Ya, memang aktif, sangat aktif. Okey.
Setakat itu tak ada masalah Okey, kalau tak ada masalah saya teruskan lagi dengan yang lain. Okey, kalau kita tengok dekat general ni, atas tadi kita ada post, kemudian kita ada file. Okey, apa fungsi file dekat sini? Okey, file ni adalah satu fungsi di mana kita boleh share bahan yang kita nak mengajar dengan semua student kita. Jadi prof boleh masukkan PowerPoint, PDF, Word, Excel, semua boleh masuk sini siap-siap. Jadi student kita boleh dapatkan kita punya PowerPoint, kita punya quiz dekat sini, kat file. Okey. Contohlah, contoh satu saya nak tunjuk dekat sini. Saya create satu PowerPoint. Okey, saya create satu PowerPoint. Saya namakan dekat sini UPM. Saya tulis sini UPM. Okey. Jadi saya create PowerPoint ni. Okey, sekarang dia dah masuk dekat sini kan. Okey, saya nak sekarang semua pergi ke file, pergi ke UPM tadi. Okey, semua masuk dekat yang saya punya file ni sekarang ni. Saya tunjuk sekali lagi cara dia. Pergi ke general, dekat situ ada file, nampak tak dekat sini ada UPM. Okey, klik saja UPM. Okey, nanti doktor akan masuk ke file yang saya dah buat. Okey, semua dah masuk ke belum? Dah boleh masuk. Boleh masuk dah. Okey masuk. Okey, jadi task yang kedua, saya nak semua create slide. Okey, create slide. Okey, klik kanan dekat sini, tekan new slide. Klik kanan, tekan new slide. Okey, saya nak ambil seorang satu slide dekat sini. Slide yang pertama saya punya, jangan usik saya punya Okey, saya tulis sini. Okey, Cikgu Aman. Okey, jadi ini adalah slide saya. So yang lain jangan ambil slide saya lah. Okey, pastikan booking booking tulis nama siap-siap dekat situ. Okey, saya tekan designer, saya boleh design, saya ambil design macam ni. Okey, cantik. Okey, yang penting tulis nama dulu tulis nama dulu. Okey, tulis nama, ambil seorang satu slide tulis nama. Okey. Kalau kita tengok di sebelah kiri ni, kita boleh nampak siapa yang ada dekat sini. Macam contoh slide 2, slide 3 sekarang ada 2 orang. Satu Muhammad Yusof, Dr. Muhammad Yusof, dan yang kedua adalah Dr. Anita. Jadi Dr. Anita dah ambil slide yang ketiga, jadi Dr. Muhammad Yusof kena create slide yang barulah, dah tak boleh pakai slide Dr. Anita. Okey. Kemudian, saya bagi task kepada student. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan tentang angkasa lepas. Sebab saya baru tengok pagi tadi NASA dia hantar spaceship Dragon tu, SpaceX pergi ke ISS. Jadi kita cari gambar ISS kat sini. Okey, ataupun cari gambar roket. Jadi cara dia macam mana? Okey, kita pergi ke insert. Okey. Pergi ke picture, tekan Bing picture. Sekali lagi saya ulang Insert, picture, Bing picture. Okey, jadi Bing picture ni kita type saja dekat sini ISS. ISS. Okey, nampak tak dekat sini ada Creative Commons. Okey, antik pada Creative Commons. Creative Commons ni gunanya maksudnya benda tu boleh digunakan tanpa hak cipta. Ni maksudnya yang ni tak ada hak cipta lah, tak ada isu lah. Kalau kita antik ni dia akan lagi banyak lah. Tapi yang lagi banyak ni kadang-kadang dia ada hak cipta sikit. Jadi isu sikit lah. Tapi tanya untuk education tak ada masalah. Boleh je pakai. Orang tak tahu pun. Okay. Jadi contohnya sebab kita nak belajar, saya ambil satu gambar ISS dan saya masukkan dalam saya punya PowerPoint. Dekat sini. Okay. So dekat sebelah kanan ni automatic dalam Office 365 ni dia ada sekali dengan kita panggil artificial intelligence Jadi bila kita masukkan gambar, automatic PowerPoint ni dia akan tulis sini dia punya design. Kita nak design macam mana kita punya PowerPoint tu. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Jadi design yang saya nampak agak menarik agak menarik dekat sini macam ni lah. Saya ambil yang ni. Okey, nampak cantik. Okey, jadi semua cuba masukkan, cuba selesaikan task yang saya bagi tadi. Okey, siapa yang tak dapat tolong
onkan mic, tolong bagi tahu. Okey, Dr. Katie boleh masukkan gambar okey. Yang ni siapa yang masukkan ni? Okey, Dr. Khatijah jangan masukkan dekat saya punya tempat Dr. Khatijah. Dr. Khatijah kena create satu slide baru. Okey, masukkan dekat situ. Okey. Saya tengok sini Dr. Bakri. Dr. Bakri dia saya minta tadi assignmentnya lain. Dia buat ni gambar burung lain. Okey ambil gambar ISS ya. Okey, ambil gambar ISS. Okey. Contohlah. Okey, contohnya saya tengok dekat sini Dr. Lui. Okey, Dr. Lui okey, sangat bagus ya. Jadi saya nak komen pada Dr. Lui ni. Jadi cara dia kita klik kanan, kita ambil komen dekat sini. Okey, saya tulis sini Tahniah Dr. Lui. Dr. Lui pakai apa dia punya ID dia? Doktor, tak apalah saya tell dia. Dr. Lui. Okey, dapat tak? Saya dah bagi saya bila komen komen pada Dr. Lui punya slide. Ya. Ataupun saya pergi ke slide. Okey, saya minta semua okey, pergi ke slide yang ke-6 semua pergi semua pergi ke slide yang ke-6. Okey, dekat sini Dr. Anita dia dah buat dia punya slide ni. Okey, cantik. Okey, kita pergi ke ni, kita klik kanan tekan sini new comment. Klik kanan pada slide, klik pada new comment. Okey, nanti ada dekat sini dia akan keluar. Kita ucapkan kita komen lah, Okey. Tahniah sangat baik. Okey. Jadi kita boleh komen dekat sini semua pergi ke slide yang dah hilang dah. Jadi slide kelima pula. Okey, pergi ke slide yang kelima ni ada ubah-ubah ni. Okey, pergi ke slide yang kelima Dr. Anita boleh komen dekat situ. Kalau kita nak komen rakan kita yang lain pun boleh. Kita boleh komen Contohnya Dr. Khatijah. Saya komen ni. Saya boleh komen. Bawah Dr. Khatijah punya saya boleh komen bawah Dr. Khatijah. Jadi menariklah dekat sini features yang ada pada Microsoft 365 Microsoft 365 ni memang UPM dapat setiap lecturer dan student sepatutnya dapat Jadi kalau tak guna features ni rugilah. Sebab kalau doktor guna Webex, guna Zoom, dia lebih kepada meeting saja Tetapi kalau guna Microsoft Teams ni dia all in one Boleh guna untuk collaboration, boleh guna untuk meeting, boleh hantar assignment, boleh kita masuk, dia boleh jadi LMS Jadi memang sangat best sebenarnya. Cuma kita perlu tahu saja. Dia isu sekarang adalah kebanyakan lecturer dia tak tahu macam mana cara nak guna. Tapi biasanya bila dah start hari ni guna, lepas ni memang lajulah, memang lebih mantap lah sebenarnya. Okey. So saya tengok sini semua dah komen, semua bagus. Okey, tahniah. Okey, terbaik. Alright. Okey, saya tengok semua dah pandai. Bila dah pandai saya ajar yang lain pula lah. Okey. Jadi sekarang ni saya nak ajar doktor Sebenarnya Microsoft Teams ni kelebihan dia kita boleh share kita punya cloud storage dengan student kita. Contohlah doktor ada bahan banyak yang doktor dah simpan dalam Google Drive sebab kebanyakan orang dia pakai Google Jadi untuk online lah jadi bahan tu dah banyak dekat Google. So macam mana kita nak share dengan student kita? Jadi tak ada masalah. Bahan Google ke, bahan Dropbox ke, apa ke, semua kita boleh share dengan student kita. Cara dia, cara dia, okey, doktor pergi ke sebelah kiri, okey, nampak tak dekat situ ada file, okey, doktor klik pada file dekat situ, doktor klik pada add cloud storage. Sekali lagi saya ulang okey, tengok sebelah kiri, okey, dia ada sini chat, team, assignment, calendar, call, file. Okey, klik pada file ni, dekat bawah dia ada tambah add cloud storage. Okey, jadi kita klik dekat add cloud storage, kita boleh masuk, kita boleh kongsikan bahan Dropbox, Box,
Ignite, kemudian kita ada share file dan juga kita ada Google Drive. Saya yakin ya ramai lecturer-lecturer semua guna Google Drive ni ya. Jadi kita klik pada Google Drive. Okey. Kemudian kita masukkan ID Google Drive kita. Contohnya saya punya. Okey. Saya login guna ID saya. Sekejap ya. Sekejap ya. Alright, okey dah boleh masuk. Okey, nampak tak? Jadi sekarang ni kita dah integratekan Google dalam Microsoft Teams. Nampak ya? Kelebihan Microsoft ni, dia berkawan dengan semua orang. Ya. Jadi semua benda kita boleh integratekan dalam Microsoft Teams ni. Jadi itu yang antara saya nampak kelebihan Microsoft Teams yang tak ada pada platform yang lain. Ya, kalau siapa pernah guna Google Classroom pun dia tak ada features macam ni. Dia tak boleh share bahan dengan orang, tak boleh. Ya, tetapi Microsoft Teams boleh guna. Ya, kalau kita contohnya mungkin doktor pernah guna Google Classroom. Google Classroom pun kita boleh masukkan, kita boleh letak dalam Microsoft Teams. Jadi itu yang menarik dengan Microsoft Teams ni. Jadi ini bahan-bahan yang saya dah ada dan saya boleh share dengan student kita. Kita boleh guna balik. Ya. Tak semestinya kalau contohlah macam saya banyak dah buat bahan dekat Google Form ya untuk quiz. Jadi saya rasa macam alamak, takkan aku nak type balik file baru kan. Jadi boleh je kita reuse balik, kita guna bahan yang sedia ada. Okey. So setakat itu semua okey tak? Okey. Boleh. Boleh Okay. tunjuk boleh tunjuk yang sekali lagi tak file tu macam mana? File tadi ya. Okey, saya tunjuk Nak sekali add lagi. Google Storage ya. Okey. Doktor pergi ke sini, belah kiri ni dia ada file. Okey tak? Nampak tak? Ya. Okey, klik pada file. Doktor tengok dekat bawah dia ada add cloud storage. Right, Di okay. situ sign in, lepas tu dah terus boleh kita integratekan Google dengan Microsoft. Okay. Okey doktor. Okey. Jadi itu antara features yang saya rasa menarik lah ya dalam Microsoft Teams ni sebab dia satu LMS yang dia boleh berkawan dengan semua orang. Itu yang seronok tu sebenarnya. Ya, ataupun doktor nak masuk atas ni kan. Okay, nampak tak dekat atas ni kita nak masukkan YouTube pun boleh. Klik je dekat sini. Okay, type je YouTube. Ni atas ni dah ada YouTube. Kita add saja button YouTube dekat sini. So dekat atas ni pun dia akan ada YouTube. So tak perlu pergi ke YouTube pun. Dia boleh juga buka YouTube melalui sini. Ya. Tapi kena pastekan link lah, link yang kita nak ajar student kita lah. Ya. Okey. Saya teruskan lagi boleh tak? Okey, sekarang ni saya nak ajar macam mana cara kita nak buat channel. Channel. Okey. Kelebihan channel kita boleh tambah channel Nampak tak belah kiri ni saya letak exit ticket, kita ada kolaboratif, kita ada meeting, kita ada sesi perkenalan kan? Okey. Jadi yang ini kita boleh tambah, okey, macam saya, okey, apa guna channel ni? Okey, channel ni saya nak susun supaya kelas saya tu jadi lebih tersusun. Maksud dia, okey, contohnya pelajar saya pergi ke kelas saya, contoh tingkatan 5 Delta, okey. Jadi kat bawah ni saya gantikan dia dengan setiap bab yang saya ajar. Saya tulis sini bab 1 mikroorganisma, bab 2, bab 3, bab 4 sampailah bab 8. Ya, jadi bila student kita dia nak belajar tentang bab 8, dia terus dia klik pada bab 8, dia akan dapat nota, dia dapat video dan dia dapat apa-apa yang dia nak dekat situ. Dan perbincangan tentang khas untuk bab 8 tu dekat situ saja. Ya, kalau kita sembang semua dekat general nanti pening. Ya, semua benda dekat situ susah. Ya, jadi kita gunakan fungsi channel dekat sini. Ya, ataupun mungkin doktor-doktor nak buat collaboration, nak buat kumpulan dengan murid pun boleh juga. Buat satu team baru, okey, dekat team tu channel tu buatlah grup ya. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Nanti kita boleh add student kita ikut grup ataupun suruh je bagi dia siap-siap. Okey. Nama sekian-sekian ni okey grup 1. Jadi dia hanya boleh masuk kat grup 1 saja ataupun mungkin doktor tak nak dia tiru orang lain. Jadi kita boleh private kan supaya hanya student itu saja yang boleh tengok grup dia. Orang lain tak boleh tengok. Pun boleh juga. Kita boleh setting dekat channel ni. Ya.
Dekat channel ni kalau kita tengok sini, kita boleh privacy ni kita boleh ubah sama ada nak private ataupun nak everyone. Kalau everyone on the team, semua orang boleh tengok, ya. Tetapi kalau doktor nak bahagikan kumpulan yang lebih kecil, okey, maksudnya orang lain tak boleh tengok apa yang dibincangkan, okey, doktor buat ni private, ya. Hanya spesifik orang saja yang boleh tengok dalam tu. Ya. Pun boleh juga. Cikgu, boleh besarkan skrin tak? Sebab tak nampak lah. I tak boleh baca semua. Skrin saya ni dah paling besar dah ni sebenarnya. Paling besar. Because your font, I can read what like this boleh lah. Macam ni boleh tak? Ya. Saya kecilkan sikit dia punya ni. Okay. So buat lagi sekali. Okay, tak apa, boleh doktor. Okay, doktor tengok dekat UPM ni. Okay, nampak tak? Ada 3 titik, more option. Okay, doktor tekan add channel. Okay. Jadi kalau macam saya, apa yang saya buat, saya akan susun siap-siap bab yang saya nak ajar dekat sebelah sini. Jadi pelajar saya tu jadi lebih mudah lah kalau dia nak akses bahan, contohnya mikroorganisma, dia klik saja bab mikroorganisma, dalam tu dah ada quiz, dah ada nota, dah ada video daripada YouTube untuk dia nak tengok, ya, dan sebagainya lah. Jadi senang. Kita dah siapkan semua platform tu dekat student kita. Sebab tu saya katakan tadi, Microsoft Teams ni adalah satu LMS. Jadi bila dah ada Microsoft Teams ni, dah tak perlu dah LMS lain sebenarnya. Sebab dia include all in one. Semua dah ada dekat situ. Nak tanya itu susunan tu boleh adjust tak? Doktor nak add, cikgu nak add channel tu hanya admin saja boleh add je? Betul. Admin saja. Kalau contohlah doktor nak jadikan beberapa student sebagai admin. Okey, cara dia macam ni Sebab kadang-kadang kita nak manage seseorang penat juga kan. Jadi kita minta student kita yang boleh control. Jadi cara dia klik sini, more option. Okey, klik pada manage team. Okey, dekat sini manage team ni nampak tak ada student kita ni kan? Contohnya saya nak dekat sini mana Dr. Ibrahim tadi? Dah hilang dah dia punya nama dia. Dr. Ibrahim. Ni. Okey, Dr. Ibrahim, saya nak lantik Dr. Ibrahim sebagai admin. Okey, jadi saya pergi ke dia punya member ni, saya tukarkan kepada owner. Jadi sekarang ni owner dah ada 2 orang lah. Jadi Dr. Ibrahim juga boleh kontrol, boleh tambah kat sini. Nak tambah apa-apa pun boleh. Jadi kalau doktor nak senang, doktor lantiklah 2-3 orang student untuk dia kontrol. Tapi sebaiknya janganlah sebab nanti assignment pun dia boleh tengok juga. Jadi susah nanti. Tapi kalau nak bagi mula-mula Cikgu Ahmad, saya nak tanya saya dah banyak create channel untuk saya punya, macam saya dah buat channel untuk kursus saya ada macam ada dua group lah. Okey. Kadang-kadang tu ada macam diorang nak hantar assignment, tapi assignment tu specific to that group. Jadi bila you buka channel, you will only see tab kat atas tu untuk setiap channel tu, post, file, dia tak ada assignment. Maksudnya assignment hanya ada pada general sahaja. Okey, so, saya nak tanya jap. Saya nak tanya jap. Apa nama doktor mula-mula create team tadi, dia ada 4 tau. Doktor tekan yang mana satu? Saya buat kelas. Kelas patutnya ada assignment. Tak, bila saya dah buat under class, lepas tu saya create lah channel, saya ada 4 channel dalam saya punya satu team tu. Tapi bila saya tap hanya pada dekat tab tu tak ada, dia memang dekat general je. Itulah, so maksudnya kita tak boleh, maksudnya nanti bila saya nak buat assignment hanya untuk group tu sahaja, maksudnya saya nak dia duduk under channel dia tu supaya sebaiknya kalau macam tu saya cadangkan doktor buat khas team untuk group tu saja. Nanti banyak, nanti dia macam bercampur. Maksudnya dalam satu kelas ada banyak team pula. Saya tak nak macam tu. Jadi sekarang ada team ni tak boleh buat So assignment still just under the general tab saja. Saya tak pernah try pula. Rasanya macam tak boleh. Okay, tak apa. Sebab saya duk cari benda tu lah. Sebab saya I want to do a specific assignment for that group. So nanti assignment tu hantar itulah. Okay, tak apa. Sebab saya rasa dalam assignment dia boleh buat juga bila saya nampak juga. So budak bila tab under general assignment tu, saya boleh spesifik dalam bila you buka tab general tu, you boleh
assign untuk specific group, boleh juga. Tapi tab tu dia akan jatuh pada under general. Dia tak under dalam channel tu. Okay, alright. Tak apa, saya nak clear itu je. Okay, terima kasih Doktor. Okay, setakat sekarang semua okay tak ada masalah Okay, sekarang ni saya nak ajar untuk sesi yang seterusnya bagaimana kita nak buat meeting. Okay, jadi untuk meeting sangat mudah menggunakan Microsoft Teams ni. Okay, cara dia tengok belah kanan, okay, belah kanan atas dia ada team, meet. Team dengan meet. Jadi dekat sini kalau kita pergi ke meet tu, belah kanan tu kan ada arrow ke bawah, okay. Dia ada dua sama ada kita nak meet now ataupun kita nak schedule a meeting. Okay, kalau kita meet now, maksudnya kita terus sesi kita dengan student. Okay, tapi kalau macam doktor nak buat siap-siap, contohnya kelas kita esok pukul 10 pagi. Jadi cara dia, kita tekan saja schedule a meeting. Okay, kita type je kat sini kelas. Kelas sign. Okay, kemudian untuk attendance tak perlu pun tak apa. Okay, kita ubah dia punya ni kepada 18 hari bulan. Kelas esok pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okay. Kemudian kita nak locate dekat mana? Dekat sama ada nak specific group ataupun kita letak kat general. Okay, kalau letak general tulis sinilah Okay, untuk detail meeting kalau nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, kemudian tekan saja send. Okay, automatic nanti kita dah create kita punya kelas meeting. Jadi pada pukul 10 pagi esok kita boleh meeting lah. So senang. Ataupun satu lagi cara adalah kita meet now je lah. Meet now ni tekan je meet ni, kita terus masukkan kelas apa yang kita nak, lepas tu kita terus meeting. Itu pun boleh. Jadi senang je cara kita meeting dalam Microsoft Teams. Soalan Cikgu Amar. So Cikgu Amar dah menggunakan fungsi meet ni lah untuk kelas Cikgu Amar ke? So sekarang ni basically pengalaman Cikgu Amar, sekarang kita ada banyak online meeting kan, ada sama boleh guna Webex, ada boleh guna Google Classroom ataupun Zoom. Jadi pendapat Cikgu Amar lah, menggunakan meeting ni adakah dia comparable tu macam sebab kelas saya banyak guna Zoom sebab although saya guna LMS saya Teams, tapi bila saya buat meeting saya guna Zoom. So saya tak tahulah, saya tak guna lagi Meet sendiri. Macam mana pengalaman Cikgu Amar lah menggunakan Meet dengan Zoom antara comparison? Okay, dia macam ni. Kalau saya lah sebenarnya dia sama je semua benda. Cuma untuk Zoom, Zoom ni dia lebih mudah lah sebenarnya. Tetapi Zoom ni yang hari tu isunya pasal security lah, dia tak berapa nak secure macam Team. Jadi biasanya benda-benda yang tak secure ni memang dia mudah. Tapi bagi saya tak ada isu kalau semua pelajar kita dah masuk dalam Team, so terus je boleh meeting dengan student kita. Dan kelebihan pada Team ni, bila kita meeting, kita boleh terus download dia punya attendance. Kejap saya tunjuk kat sini, saya share kejap. Okay, saya share sekali lagi kita punya meeting sekarang. Okay, supaya semua nampak. Okay, semua nampak tak? Yang ni kan? Okay, jadi dekat sini, okay, nampak tak dekat kita boleh tengok participant. Okay, di participant ni kita pergi ke show participant. Okay, dekat participant ni kita boleh klik ada 3 dot ni kat sini. Kita boleh klik sini download attendance links. Klik je download. Kemudian kita boleh open, kita boleh tengok siapa yang masuk. Dia akan tunjuk siapa masuk, siapa keluar. Kalau dia keluar masuk, dia akan ada dekat situ. Dia punya thumbprint dia bila dia masuk, bila dia keluar. Bila dia masuk, bila dia keluar. Jadi mudahlah. Kita nak detect siapa yang dah masuk dalam kelas kita. Kalau tak, agak sukar juga kita nak tahu siapa yang masuk dalam kelas tadi. Jadi kita download je lah kat sini attendance list. Okay. Dan satu lagi fungsi yang ada pada meeting. Contohnya kita ada kat sini raise hand. Jadi kalau ada student kita yang tak nak interrupt kita punya ni, just klik pada, nampak tak dekat atas? Semua klik pada raise hand jap. Ada raise hand button dekat atas ya. Klik dekat atas tu. Boleh klik tak dekat situ? Kami punya bukan kat atas, dia kat bawah kan? Oh, lain kan? Okay.
mungkin paparan dia lain sikit tapi tak apa, yang penting dapat detect lah ya untuk raise hand tu. Okey, klik je ada raise hand. So jadi bila kita klik raise hand ni kita dapat tahulah okey siapa student kita yang nak tanya soalan. Kita boleh nampak dekat sini. Nampak tak? Jadi dekat sini kan kita pergi balik ke senarai nama partisipan kita yang dah klik raise hand ni saya bacakan ya, Dr. Roziah, Dr. Farzana, Dr. Farina, Dr. Nur Haslinda, Dr. Khatijah. Okey, ini yang dah angkat tangan lah. Jadi kita boleh terus tanya soalan, minta dia unmute mikrofon dan untuk tanya terus soalan. Cikgu Ahmad, saya juga nak tanya dari segi saya juga nak tanya dari segi apa ni Dr. Cik Ahmad, antara student bila dia connect ke meeting tu, macam kadang dia orang kata sometimes it's all about the stability. Kadang dia orang kata bila dia orang guna Zoom senang sebab masuk access, better bila saya try guna satu platform lain dia kata susah doktor nak masuk, selalu keluar masuk. Jadi macam mana dengan Teams ni? Pengalaman Cikgu Ahmad dengan student, the stability of the, katakan you have a 1 hour lecture, macam mana dengan student? Dia dia punya internet connection tu macam mana? Okey, dia macam ni. Kelebihan Microsoft Teams, okey. Yang pertamanya kalau dari segi internet connection saya rasa okey je setakat saya mengajar dengan student saya. Cuma dia isu dia biasanya Microsoft Teams ni untuk first time user. Kalau dia first time memang dia akan rasa susah sikit, ya. Sebab dia tak biasa sebenarnya. Tapi bila dia dah biasa sebenarnya senang je Microsoft Teams ni. Okey, dan yang kedua, kelebihan Microsoft Teams ni yang saya nampak tak ada dekat lain, dia boleh masuk sehingga 350 orang, ya. Kalau Google Meet pun sekarang dia dah limit hanya 100 orang saja satu masa. Ya. Okey. Dan dalam Microsoft Teams sekarang ni pun dia dah tambah beberapa features. Contohnya dekat sini kita ada mode gallery ataupun together mode, ya. Together mode ni untuk kita boleh tengok siapa yang ada dekat kita punya kelas. Okey, contohnya sekarang cuba onkan video, boleh nampak dekat skrin, ya, berapa orang yang ada. Cuba onkan. Nampak tu. Ada. Nampak dia akan muncul dekat situ. So kita boleh nampak kita punya partisipan kita ada. Lagi ramai yang on, dia akan lagi banyak lah. Dia akan lagi berkembang dekat situ. Cuba on. Dia takkan nampak lah. Kalau tak on video tak adalah, tak nampak lah kat situ. Cikgu, ada time limit tak? Tak ada. Microsoft Teams tak ada. Kalau pakai yang lain, pakai Google Meet ke, pakai kita panggil Zoom ada limit kecuali kalau kita bayar lah. Bayar baru tak ada limit. Tapi kalau free memang dia ada limit sikit lah. Tapi sebab tu saya kata buat apa bayar sebab Microsoft Teams memang dah semua lecturer dapat account dia. Jadi kalau tak guna agak rugilah. Okey, jom semua saya minta semua onkan. Saya nak tangkap gambar sikit. Cikgu macam mana nak dapat yang ni? Yang partisipan duduk macam ni? Nak duduk macam ni. Sorry. Tak apa tunjuk Tertunggal. Tekan 3 titik. 3 titik di atas. 3 titik atas, ambil together mode. Dia ada gallery, dia ada large gallery. Ni kalau large gallery kita nampak dia satu-satu lah. Saya suka yang ini. Saya suka together mode. Together mode ni macam nampak lah, ya, kita tengah belajar dengan student kita. Ya. Okey, minta semua on kan, saya nak tangkap gambar. Semua on. Yang tak pakai tudung siap-siap cepat. Okey, semua peace sikit saya nak ambil gambar ni. Peace sikit. Buat love pun boleh lah. Okey, ready semua? 1, 2, 3. Okey, jap ya. Saya snap gambar jap. Okey, satu lagi. Okey, peace semua. Okey, 1, 2, 3. Alright. Okey, jadi ini fungsi dalam ada yang baru masuk lagi ni. Dia jadi berkembang lagi banyak. Ya. Lagi banyak audien dia akan lagi besar lah. Jadi ini features yang menarik lah pada Microsoft Teams. Cuma kadang-kadang nak suruh budak menjelmakan diri pun agak susah tau sebenarnya. Budak saya kadang nak suruh on video ni pun alamak boleh tahan jugalah. Tapi kalau mungkin lecturer rasanya boleh paksa kot. Ya, siapa tak on nanti kurang markah ke apa ke kan. Kalau macam saya susah sikitlah. Cikgu yang admin je ke yang boleh download?
Okay, siapa yang create apa nama kita panggil? Create meeting saja yang boleh download. Okay, noted. Cikgu, saya tak biasa dengan terms dalam yang penggunaan ni semua. Tapi kalau biasa kita minta student onkan video dan alasan daripada mereka nanti akan guna banyak data. So in this case macam mana? Sepanjang saya guna okey je sebenarnya, tak ada isu pun. Tapi terpulanglah sebab kalau saya kan, kalau saya tak paksa sangat student untuk onkan video. Tapi itulah, kalau kita tak on video, kita tak nampak student kita tak shock pula sebenarnya. Dia seronok nampak muka macam ni kan. Kita nampak student kita kan, kita ada interaction, barulah rasa seronok sikit. Tapi kalau kita cakap seorang-seorang kan, tak apa-apa nak shock sikit. Betul tu. Tapi student at the same time diorang ada kekangan kan. So mana-mana yang duduk dekat area-area yang jauh tu, so mereka memang student semua pakai data dan mereka kata kalau saya biasa gunakan Zoom dan mereka kata kalau on the video, so dia akan ambil lebih banyak lah data, menggunakan lebih banyak data tu. Kalau rasa apa nama banyak pakai data kalau on video, tak perlulah on video. Tapi saya rasa sama je. Oh ya. Sebab bila kita dah pakai apa nama kita panggil apa? Bila kita VC memang dia akan pakai data banyak. Ya, on video ke tak on video pun sama je. Okey. Okey. Ya, salam. Cikgu, macam mana kalau dalam meeting at the same time kita share screen untuk kuliah. Okey. Tapi kita nak nampak muka macam ni lah display pelajar-pelajar kita. Jadi kita two ways interaction kan. Macam mana tu? Okey. Maksudnya satu kita tengok pelajar kita, satu lagi kita nak mengajar. Betul tak? Yes. Kita nak tunjuk slide. Okay. Saya faham. Okey. Kalau macam tu, better ada dua screen. Ya. Maksudnya bila kita mengajar dekat rumah, kita ada laptop, betul tak? Okey. Doktor beli satu lagi monitor, nanti kita boleh extendkan kita punya paparan yang sekarang ini ke second monitor. Okey, kena ada screen dua lah. Maknanya kalau dua screen. Screen tak boleh lah untuk Microsoft Teams. Screen monitor murah je. Sekarang kalau pergi kat Shopee, saya tengok baru ni dalam RM100 pun ada. I see. Terima kasih cikgu. Tapi yang tak jenama lah. Kalau nak jenama mahal sikit lah. Alright, thank you very much. Okey, seterusnya dekat sini yang saya nak ajar macam mana cara nak tukar background sama macam saya. Okey, kalau kita tengok sekarang ya dekat paparan saya sekarang ni. Okey, nampak tak? Background saya dah tukar. Okey, macam mana nak tukar background belakang macam saya? Okey, kita tekan 3 titik dekat sini. Okey, kemudian kita tekan sini apply background effect. Ya, apply background effect. Okey, jadi dekat sini kita boleh pilih efek-efek yang sedia ada ataupun kalau kita nak tambah baru kita tekan saja add new dekat sini dan kita pilih background yang kita nak untuk jadikan sebagai background belakang. Okey, boleh cuba boleh cuba. Dr. Ibrahim boleh try cuba doktor. Tekan situ background effect. Okey. Dekat background effect tu, okey, cuba tukarkan background belakang. Supaya jadi lagi menarik lah. Saya suka ambil background kelas background kelas ni dia lawa sikit lah. Dan kelebihan Microsoft Teams ni, dia tak perlu layar belakang ya. Kalau macam ada beberapa platform lain, dulu dia kena ada green screen. Tapi saya tengok sekarang ni kebanyakan ni dah tak perlu Dia ada AI, dia akan terus hilang background belakang. Cikgu, nanti adakah cikgu akan ajar macam mana nak buat dua screen tu, satu untuk kita tengok student, satu lagi untuk presentation view? Okey, kalau nak saya tak boleh tunjuk kat situ. Nanti saya cuba recordkan video dari rumah. Nanti saya send dekat kita punya team, boleh? Okey, boleh. Thank you. Okey. Cikgu, satu lagi, sorry. Bila saya klik yang 3 dots ni, dia hanya ada show device setting, lepas tu hide meeting details, enter full screen, keypad and turn off incoming video. Yang lain macam tak ada pula. Tak ada. Okey, saya nak tanya jap. Pakai web ke pakai app? Web. Web memang tak ada. Dia kena pakai app. Web dia agak limited sikit.
Ya, tapi kalau app semua ada. Okey dah Okey, So dan kena install dululah ya. kena tak apa, nanti bila free doktor install lah, tak ada masalah. Okay, thanks. Okey, Dr. Ibrahim, cuba try tukar background belakang. Nak tukar background belakang ni kat mana ya cikgu? Okey, Sebab kita tak, sebab saya punya ni saya check pakai web jumpa. Pakai web ke pakai app? Saya guna app. Saya tak berjaya juga. Pakai app sepatutnya ada. Dia ada tekan 3 titik dekat sini. Oh, saya tak pasti sebab saya access tadi daripada email tu, saya just klik je. Saya takut doktor guna web. Tapi kalau pakai app tak ada masalah. Okey, klik je 3 dot atas ni, ambil apply background effect. Dekat background effect ni kita boleh tukar background mana yang kita nak lah. Saya tengok Prof Doktor Prof Madia Dr. Suryati tengah cuba tu, tapi nampak atas langit ni. tak sebab tak jumpa yang background itulah tak ada. Sebab saya macam cara yang tadi tu, dia ada cuma put me on hold, turn on live, tu je. Doktor guna apps dekat mobile phone. Kena try cuba kalau mobile phone patutnya boleh juga sebenarnya. Saya cuba lepas ni. Terima kasih cikgu. Tak apa, nanti boleh cuba lagi. Okey, saya teruskan dengan yang lain ya. Okey, sekarang ni saya nak ajar macam mana cara nak mengajar pula. Okey. Jadi untuk kita nak mengajar, contohnya doktor semua dah ada PowerPoint. Saya yakin dekat sini semua guna PowerPoint kan? Sekejap ya. Saya buka satu PowerPoint. Okey. Sekarang ni saya nak sharekan PowerPoint saya dengan student saya. Okey. Jadi macam mana cara dia? Okey, saya kena klik dulu. Saya buat share screen baru. Okey. Mana saya punya PowerPoint ni? Tak ada pula kat sini. Sekejap ya. Tak keluar pula kat sini. Sekejap saya tengah cari saya punya PowerPoint jap. Okey, tenaga nuklear. Alright. So saya upload satu PowerPoint saya. Okey, ataupun kita share screen lah ya. Kalau kita upload sebenarnya dia lebih laju ya berbanding kalau kita share screen. Kalau share screen kadang dia lag sikit. Yang ni saya upload terus. Saya upload terus. Jadi sekarang ni semua nampak tak tentang yang saya nak ajar sekarang ni bab tenaga nuklear? Nampak. Boleh nampak ya? Okey. Jom, so kat sini kita boleh tengoklah gambar apa ni? Mami. Okey, gambar Mumia ya. Okey, dapat ya. Jadi kat sini kita boleh tengok ya, radioaktif ni adalah proses perebutan nukleus. Jap, kat sini saya nak ubah sikit. Jap. Mana dia pen ni kat sini? Okey, jadi kita boleh tengok dekat sini lah. Ni dia sebab dia terus full screen Jap. Okey, dekat sini kita boleh ni teruslah ya. Ataupun satu lagi cara ya. Cara dekat sini kita juga boleh sebenarnya boleh share screen, tapi kenapa tak keluar screen saya ni ya? Dia keluar terus yang ini je. Sekejap ya. Saya nak cuba share screen sekali lagi. Okey. Oh dia tak keluar pula dia punya. Kalau saya tekan desktop ni takut jadi panjang pula. Okey, kita minta seorang lah. Prof Dr. Suryati boleh ni tak? Boleh upload satu share screen satu, saya nak tengok jap. Tak boleh cikgu sebab saya punya ni bila pakai handphone nak pakai handphone. Okey, kita ambil orang. Sebenarnya handphone pun boleh share juga Okey, kita ambil Dr. Ibrahim tadi.
Doktor cuba share satu skrin ya. Cikgu nak tanya, nak share tu macam mana Sorry. Saya rasa saya ni tadi. Ya saya setting option tadi. Saya buat saya seorang je boleh share. Betul. Saya klik everyone. Sebab saya tadi sebab sini tulis kadang-kadang only meeting organisers can share. Sebab apa nama kadang-kadang student kita dia suka share bahan. Sebab tu saya buat saya seorang je. Okey, sekarang saya dah ubah dia punya option. Okey, boleh cuba seorang share. Jangan berebut seorang-seorang. Okey, siapa nak share dulu? So, siapa nak cuba? Okey, ni kita tengok ya. Okey. Okey. Prof ni siapa? Prof Dr. Suryati dah hilang. Okey. Sekarang ni Dr. Nur Haslinda. Okey, doktor. Boleh terus ajarlah doktor. Saya cuba nak share tapi dia not responding pula saya punya ni. Dia sebab isu dia sekarang takut semua masing-masing share. Jadi dia stuck kat situ lah. Dia kena seorang-seorang. Dia tak boleh sekaligus ramai-ramai. Okey, boleh tak saya nak share beberapa tip ya. Maksudnya apa nama yang mungkin prof boleh gunakan app yang boleh guna untuk kita nak share bahan dan juga kita nak terus annotate ya dekat bahan tersebut. Okey. Jadi dia ada beberapa hello? Ya. Cikgu nak tanya. Untuk share screen tu kan kalau kita buka kita allow semua student kita, tapi boleh tak kita pilih student yang boleh share saja? Kalau tak silap saya rasanya boleh. Dia kena ubah dekat meeting option tu. Sekejap saya tengok sekejap tak boleh. Kalau nak specific student tak boleh. Dia hanya kita boleh ubah sini everyone, people in organization. Boleh. Specific student boleh. Boleh. Tapi kena tahu ID dia lah. Contohnya sekarang ni saya nak specific student. Saya nak Dr. Ibrahim. Dr. Muhammad Ibrahim MOHA. Dr. Muhammad Ibrahim tak ada pula kat sini. Dia punya ni tak boleh tekan pula. Kalau yes okey. Kalau saya tekan sini saya boleh ubah kepada saya share saya punya screen takut ada yang tak nampak. Okey, boleh nampak tak skrin saya sekarang? Nampak. Boleh Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okey, yang ni kita ada meeting option, ya. Meeting option ni untuk siapa organize saja yang boleh tengok lah. Okey, kemudian kat sini saya ambil meeting option, okey. Bila kita klik pada meeting option, dia akan keluar macam ni. Okey, pastikan meeting option Prof tolong tekan everyone. Senang ya. Kenapa perlu everyone? Walaupun dia tak menggunakan ID UPM pun dia boleh join meeting. Ya. Kalau tak dia terhad sikit. Maksudnya hanya siapa yang guna ID je boleh guna. Ya, kita boleh ubah dekat sinilah. Ya, siapa yang bypass. Bypass ni maksudnya selagi kita tak approve dia tak boleh masuk. Dia akan tunggu dekat lobby. Tapi macam saya kadang-kadang leceh juga saya nak kena admit seorang-seorang kan. Jadi saya buat je everyone, dia terus masuk macam sekarang lah ya. Prof masuk terus masuk je. Tak perlulah saya nak admit seorang-seorang. Okey, kemudian present ni kita boleh ubah ya. Kalau macam kita tak nak student kita ganggu ya, kita buat only me saja. Ya. Tapi kalau kita nak student lain pun boleh presentation, kita buat everyone. Ya, saya biasa buat everyone dengan only me je. Jarang saya guna spesifik dengan people in my organisation. Tapi boleh juga kalau kita nak tukar ke specific people dan kita search dekat sini siapa yang nak present dekat sini. Okey, okey, setakat tu okey tak? Ada masalah tak? Okey.
saya nak tanya, kalau untuk Microsoft Teams ni ada function untuk kita buat macam breakout session tak? Smaller group discussion. Okay, dia ada juga breakout session. Tapi breakout session dia kena macam ni ya. Sekejap saya tunjuk sekejap ya. Sekejap. Saya ni balik, share screen balik. Okay, kita pergi ke team balik, team kita ni. Okay, dia breakup session dia mesti create channel dekat sini. Maksudnya dekat channel dekat team UPM ni kita akan buat channel kecil-kecil. Maksudnya mula-mula kita dah kita dah ramai kan. Lepas tu nak breakup kan. Jadi dia tak boleh auto macam Zoom, dia tak boleh. Dia kena kita end call, lepas tu kita pergi ke channel kita yang kecil tu, kemudian kita masuk dia join dekat situ. Dia kena buat macam tu. Hello doktor, okey tak? Maksud dia kita kena create channel dulu and then basically start meeting untuk setiap channel lah. Ya, kita dah start meeting kat setiap channel tu. Bila kita break up, suruh dia masuk ke channel yang kita tu untuk yang lebih kecil, untuk discussion group lah. Oh, okay. Alright. Faham. Okay. Saya rasa assignment kita buat esok kot. Tak sempat hari ni nak ajar assignment sebab kita ada lagi 15 minit je. Nak tanya pasal channel tu. Okay. The breakup session. Dia automatik ke kita boleh group pelajar ke kita kena bahagikan setiap pelajar kepada setiap kumpulan? Kita kena bahagi sendiri. Dia kena buat manual. Okay. Alright, thank you. Okay, so kita pergi balik kepada kita punya Microsoft Team tadi. Sekejap ya. Saya share sini balik dia punya screen. Okay, kita pergi ke team lah ya, team kita. Okay, jadi Microsoft Team ni sebenarnya dia ada banyak feature-features lain yang kita boleh masukkan. Okay, contohlah ya. Contoh saya create satu lagi kat sini. Sekejap, kita masuk kat sini lah. Tengok dekat tambah yang belah atas ni ya, add tab baru ni. Okay. Sebenarnya dia ada banyak ya combination app yang kita boleh masukkan ya. Contohnya kita boleh masukkan Bansi, kemudian kita boleh masukkan dia ada satu features yang saya rasa mungkin Pro boleh cuba. Okay, Workilate ni pun okey juga. Sekejap ya, satu lagi dia ada Quizlet, Poly pun okey. Saya rasa yang tu esok kot. Nearport ni nanti esok lah kot saya ajar. Untuk tab. Tak apalah. Yang tab ni esok lah saya ajar. Kalau tak nanti tak sempat sesi kita 2 jam je. Esok 2 jam lagi saya akan ajar macam mana nak buat tab dan juga macam mana kita nak buat assignment. Okey. Setakat ini dululah. Ya. Ada apa-apa soalan tak? Terima kasih. Okey. Kalau ada yang tak faham boleh tanya sekarang. Esok saya akan ajar yang lebih advance sikit lah. Hari ni kita belajar yang simple dulu. Sebab kalau yang simple pun tak lepas, nanti yang advance nanti lagi pening. Okey, boleh doktor kuatkan sikit tak mic? Tak dengar lah. Ini saya nak tanya apa beza files dengan kelas notebook tu? Okey, kelas notebook kan? Okey, saya tak boleh tunjuk lagi tapi kelas notebook ni dengan assignment ni esok saya akan tunjuk. Kelas notebook, assignment dengan grade ni esok saya tunjuk Okey, beza dia. Okey Untuk file ni adalah bahan yang kita nak share. Bahan tu boleh jadi bahan Word, Excel, PowerPoint, OneNote ataupun form. Ya. Tetapi untuk kelas notebook dalam Microsoft Teams, yang ini sebenarnya yang menarik sebenarnya ya. Kelas notebook. Kelas notebook ni kelebihan dia bila doktor create satu kelas ya notebook untuk kelas doktor masuk saja bahan dekat situ, automatik kita boleh distribute bahan itu kepada semua student kita ya. Jadi semua student akan ada notebook mereka sendiri dan mereka boleh tak macam inilah biasanya kalau kelas biasa doktor ada bahan, doktor photostat, doktor bagi kepada murid kan. Ada konsep dia macam tu tapi secara digital. Kita hantar secara digital. Jadi mereka terus buat dekat notebook mereka sendiri.
kita boleh pantau notebook seorang demi seorang dan kita boleh terus tanda dan kita boleh bagi stiker. Biasa macam saya kat sekolah, saya beli stiker, saya tampal good dekat situ kan, ataupun saya ambil chop saya chop good dekat situ. Ya. Dekat OneNote ni pun boleh pakai juga. Sebenarnya OneNote ni yang the best sebenarnya dalam banyak-banyak app Microsoft, ya, Word, Excel, PowerPoint tu saya paling suka OneNote. Ya. Tapi OneNote ni saya tak boleh ajar hari ni lah, tak sempat. Saya ajar esok. Cikgu mohon takik untuk record lah sebab esok dekat perpisahan tak boleh nak follow. Memang saya berminat sangat untuk OneNote, whiteboard dengan note tu. Okey, saya cerita balik ya. Okey, kalau Prof nak guna untuk mengajar, beberapa app yang saya rasa sangat sesuai untuk Prof ya. Kejap saya buat saya tulis kat sini ya. Nanti Prof boleh ambil ni ya. Kejap ya. Saya tulis sini Digital Ink. Okey. Jadi kalau Prof nak mengajar, dia ada beberapa app yang saya rasa sangat sesuai. Okey, yang pertama Prof boleh gunakan Microsoft Whiteboard. Okey, ini nanti esok saya akan ajar macam mana cara nak guna Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard ni kelebihan dia kita boleh collaborate dengan student kita. Jadi ini best tau Microsoft Whiteboard ni. Jadi kalau Prof tak guna memang rugi sebenarnya ya. Microsoft Whiteboard ni memang best, sangat-sangat best sebenarnya. Okey, kemudian yang kedua kita boleh gunakan jap. Dia dah ternaik ke atas pula. Okey, kita boleh juga gunakan okey. Microsoft jap. Okey, OneNote. Okey, boleh juga gunakan OneNote. Dia dah naik ke atas pula. Okey, kemudian yang ketiga boleh gunakan Drawbot PDF. Okey, Drawbot PDF pun okey juga, menarik. Okey. Lepas tu yang keempat boleh juga gunakan PowerPoint. Untuk kita mengajar, ini PowerPoint basic lah. Ya. Tapi yang atas ni saya sebut ni best sebab bila kita mengajar kita boleh terus conteng-conteng tu. Ya, jadi syok tau kalau kita boleh conteng. Kalau setakat cakap je kadang-kadang benda tu susah ya. Lagi kalau benda-benda yang perkiraan ya. Perkiraan tu senang kalau kita terus conteng dekat situ. Ya. Ataupun boleh juga guna satu lagi Microsoft Edge. Ini antara yang best lah ya. Aplikasi best yang mungkin Prof boleh cubalah. Cikgu akan ajar assessment esok ke? Yang ni tak. Yang ni saya cuma bagi tahu explore sendirilah. Saya rasa esok tak sempat tu, banyak juga esok nak cover Atau masuk assessment ke untuk esok? Assessment esok sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Cikgu, saya nak tanya. Okay. Yang permulaan lah, soalan yang sebenarnya basic berkenaan dengan nak masuk nak register student. Saya ada masalah sikit. Student saya dia ada bagi email UPM tu tak dapat. Besok hari ni boleh guna, besok tak boleh guna. Dia ada yang tak ada S, ada yang S. Lepas tu saya suruh masuk Gmail. Jadi mana satu sebenarnya saya pun confused. Yang Gmail boleh, yang UPM tak boleh ke? Yang Gmail tu ada tangan? Okey, dia macam ni. Kalau guna Gmail boleh masuk tapi dia sebagai guest je. Ya, sebaiknya guna yang UPM je. Tapi saya tak tahu ID UPM dia bagi yang mana satu. Kena tanya dengan admin. Yang UPM punya hari ni boleh tapi besok tak boleh. Jadi saya terpaksa guna Gmail sebab video yang save tu bila dia nak access untuk keesokannya dia tak boleh nak retrieve. Password tak boleh. Jadi saya kena invite Gmail baru. Nombor selain daripada email tu. Macam tu boleh ke kita, soalan saya, boleh ke? Sorry. Agak leceh kalau macam tu. Sepatutnya agak leceh. Dia sebenarnya Microsoft Team ni kita jangan asyik terlalu login jadi benda tu nanti jadi susah. Sebenarnya kita login sekali saja kan. Lepas tu terus bagi bahan dekat situ, boleh terus meeting terus dekat situ. Ya. Jangan asyik ada isu masuk keluar tu nanti susah tu. Tu banyak isu tu. Banyak. Jadi 30 jadi 60 dah. Email macam-macam email dia orang bagi sebab ini tak boleh, email yang tu tak boleh. Jadi saya minta email baru.
Yang email lama saya tak takut nak delete pula sebab ada kena pakai. Dia bertindan-bertindan. Sepatutnya tak ada isu sepatutnya. Sebab yang tu saya nak selesaikan tak boleh sebab yang tu kena tanya dengan apa nama unit ICT UPM. Dia yang tahu. Okey boleh. Ya. Boleh saya tambah? Boleh. Saya pun ada masalah dengan tadi Syarah betul di mana pelajar tak boleh akses masuk. Dia semua pelajar di UPM memang ada access to Microsoft Office 365. So betul? basically dia memang ada satu IC dan user password. So ada setengah student saya dia ada mengalami masalah tu masa permulaan lah. Jadi kadang dia orang sendiri sebenarnya kena contact dengan unit ICT dengan menggunakan borang SPICT tu. Kalau kadang bila lambat dapat respon, saya sendiri akan minta email dia orang, nombor matrik dia orang dan saya sendiri saya isi borang dalam SPICT tu. Melalui itu dia lebih cepat sebab dia dah login kan, dia log kat situ, pihak ICT UPM tahu, dia akan suruh kita kontak. Lepas tu selesai masalah. Memang dia hanya ada satu username sahaja. Betul. So I think sama ada persyaratan tu ambil itu biar ICT yang resolve that issue. Kalau tidak nanti akan jadi masalah dengan Office berkali. Betul. Jadi cadangan dia yang paling senang sekali unit ICT kena bantulah ya, bantu lecturer ni. Lepas tu nanti dia akan jadi senang. Dia isu Microsoft Teams ni untuk first time user je. Maksud dia nak masuk mula-mula tu je susah. Sebab dia sebenarnya tak susah kalau ID tu okey, tapi bila ID tu tak betul ataupun ada masalah itu yang susah sebenarnya. Jadi yang ni saya nak bantu pun agak complicated sebab unit ICT je yang boleh bantu. Okey, terima kasih Alright, okey, jadi kita ada lagi 5 minit. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita habiskan sesi? Sesi hari ni kita record So kalau siapa yang termiss boleh ulang balik lah. Nak tanya je lah Cikgu Amar, setakat ni lah pengalaman menggunakan this platform. Sebelum ni mungkin Cikgu Amar menggunakan platform lain lah. Setakat ni adakah this is the only platform that you use for your Putra for your management system or you use some other platform? Okey, kalau macam MOE, kita ada 2 platform yang kita guna. Yang pertama kita guna Microsoft Teams dan yang kedua kita guna Google Classroom. Sebenarnya dua-dua pun boleh pakai, tak ada masalah. Tetapi yang saya fokuskan sekarang ni lebih kepada Microsoft Teams lah sebab Microsoft Teams ni dia adalah satu LMS di mana semua ada dekat situ. Dan kebanyakan guru-guru dan juga lecturer pun dah biasa sebenarnya dengan PowerPoint, Excel, OneNote, OneDrive semua dah biasa. Cuma sekarang ni kita nak biasakan dia dengan team je. Dia ambil masa sikit tapi bila dia dah biasa sebenarnya team dia senang je. Nak tanya team ni dia boleh synchronize dengan kita punya Putra Blast tak? Maksudnya Putra Blast tu apa yang saya tak tahu? Our LMS platform di UPM. Itu kena tanya dengan admin lah, saya pun tak pasti. Okay. Tapi yang setahu saya mungkinlah kita boleh sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cara dia adalah dengan kita tambahkan tab dekat sini. Contoh macam ni nampak tak dekat sini kita ada general. Okay, dekat general ni kita boleh tekan tambah add tab. Okay, dekat add tab ni kita boleh masukkan website. Jadi masukkan website yang Putra tu lah dekat sini. So nanti dia boleh sync sekali lah. Nak tanya cikgu, itu kalau macam contohnya itu conversation, dia ada banyak-banyak. Kalau macam post tu, kalau macam saya nak delete, boleh ke? Post boleh delete, patutnya dia Kita tengok jap. Sekejap tak boleh pula. Sepatutnya boleh delete dari sini Apa nanti saya check balik. Okay, thank you. Okay, ada soalan lain tak? Saya rasa jawapan kepada Datin Cappy tadi, Putra Blast tu on Moodle, tapi yang ni LMS. Cuma Datin mungkin boleh linkkan Datin dia punya link ke masukkan ke dalam Putra Blast. Yang kita boleh buat macam tu lah. Nanti I tanya you. Tak, satu lagi boleh saya tanya tak? Jadi masalahnya kalau katakanlah kita move sebagai pensyarah di UPM, basically we move from using Putra Blast, because Putra Blast dengan
Putra Blast dengan MS dengan apa ni Microsoft Teams, both are learning management system. So basically kalau saat kita berpindah langsung tak guna langsung Putra Blast, orang Kate okey ke? Kan. Doktor, yang ni person in charge bukan person in charge yang untuk Putra Blast, jadi kita respon kemudian lah, doktor. Boleh ke, doktor? Okay. So tapi tak perlu risau, kalau nak masukkan Putra Blast dalam Microsoft Teams pun boleh juga Macam saya cakap tadi, pergi ke general, tekan saja tambah dekat sini, kita boleh masukkan website, masukkan URL Putra Blast, so kita boleh guna Putra Blast dalam Microsoft Teams. So tak perlu risau pasal benda tu. Yeah, but kita nak the other way around. Yang tu saya tak boleh nak ulas panjang lah, itu kena tanya dengan admin lah. Okay. Okay, so saya rasa kita ada satu minit lagi. Sorry cikgu, satu lagi. Saya nak tanya sama ada admin boleh share recording ni atau tidak? Okay, recording ni saya akan share dalam Microsoft Teams. So nanti boleh dapatkan balik recording ni dalam Microsoft Teams ni lah. Assalamualaikum. Saya ada satu lagi soalan. Kalau dalam Google Doc kita boleh tengok student buat apa tu? Editing untuk dokumen kan? Kalau dekat sini kita boleh tengok juga ke? Boleh. Kita pergi ke file, okay. Dekat file ni kita boleh create dokumen baru. Contohnya saya tulis sini UPM, okay. Jadi nanti kan semua klik je dekat file tu, dekat UPM tu, nanti boleh masuk, boleh collaborate sama-sama. Okay, ada soalan lagi? Cikgu, satu soalan saya nak tanya. Kalau ada student tanya soalan dalam Teams ni, tapi saya tak nak terlepas pandang, mungkin dia ada tanya soalan tentang assignment contohnya, boleh ke kita dapat notification sudah through mobile phone? Boleh. Nanti doktor install dia Microsoft Teams dekat handphone, okay. Bila ada saja aktiviti, dia nampak tak dekat atas ni dia ada aktiviti, dia akan ada notification. Kita akan tahu siapa yang dah jawab soalan ke, dah hantar assignment, semua kita akan boleh dapat dekat bahagian aktiviti ni Okay. Assignment esok saya ajar tak sempat hari ni. Okay, jadi saya nak share dekat sini, okay. Untuk semua, nanti pergi ke general, dekat general ni pergi bahagian file. Dekat sini kita ada modul kelas digital dengan Microsoft Teams. Okay, modul ini dibina oleh Microsoft Malaysia. Okay, jadi boleh dapatkan, boleh download, nak print pun boleh, tak ada masalah. Okay, dalam ni dia dah ajar A to Z macam mana cara nak guna Microsoft Teams. Jadi kalau ada masalah, okay, boleh tengok dekat sini ataupun boleh hantar kepada student untuk mereka cubalah. Ni panduan ringkas macam mana nak create team, ya. Dia ada description dekat sini apa benda tu gunanya, macam mana nak guna code, ya. Macam mana nak guna kita punya kelas notebook, semua ada kat sini. Ya, macam mana kita nak schedule meeting, ya, boleh dapatkan dekat file, ya. Dekat file ni kita ada modul kelas digital dengan Microsoft Teams. Alright, okay, saya rasa kita dah pukul 12, jadi sampai sini saja untuk kita punya kelas kita hari ni. Maaf cikgu, saya nak share juga. Sebenarnya bila cikgu cakap share banyak kelebihan Microsoft Teams ni, satu lagi untuk bicara, saya rasa yang terbaik adalah dari segi video. Kalau Putra Blast, limitation untuk video kita upload ke dalam sistem cuma 300 meg tak silap saya. Tapi so far saya dah guna 5 minggu untuk Microsoft Teams ni, memang dia automatic recorded and uploaded to the platform. So student boleh access in 20 days I think. Itu yang terbaik lah bagi saya untuk bicara. Terima kasih. Betul. Dan satu lagi saya nak share dengan semua, untuk kita panggil Microsoft Teams ni, pesyarah akan dapat akaun OneDrive 1 terabyte. Ya, setiap orang.
Jadi 1 terabyte tu agak besar untuk semua doktor-doktor simpan file kita nak mengajar, file video apa semua dekat situ. Dan file yang kita dah record, kita boleh ulang tayang ya, gunakan file yang bila kita record automatik dia akan masuk dalam stream. Itu nanti esok saya akan ajar. Okey, kita boleh guna balik video tu untuk kelas kita yang lain untuk nak follow, nak tengok pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi saya rasa untuk kelas kita sampai sini saja. Ya, kalau ada apa-apa pertanyaan ya, boleh tanya esoklah. Esok kita akan ajar lebih banyak lagi lah ya fungsi-fungsi yang ada dalam Microsoft Teams. Okey. Jadi itu saja semua. So terima kasih kerana sudi bersiaran bersama dengan saya Cikgu Amman hari ini. Jadi ada apa-apa pertanyaan, okey, boleh tanya nantilah dekat team tu ya. Okey, terima kasih. Alright, okey semua, bye semua. Terima kasih doktor. Bye. Terima kasih cikgu. Thank you. Okay. Alright. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Esok pukul 10 pagi cikgu apa nama Prof? Esok pukul 10 pagi. Alright, okey, terima kasih Prof.